Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Saya rindu sangat, tak tahulah bila nak boleh berjumpa. Terima kasih yang mangkit awal, join awal pagi ni 9.10 kita boleh mula ke. Siapa yang lambat tak apa, nanti boleh tengok video yang saya rakam, saya akan upload dekat channel saya. Tengoklah situ, ulang kaji sikit, bukan apa pun. Daripada dapat kosong, bolehlah kalau belajar 100 dapat 10-20 pun dah berbaloi daripada tak dapat apa-apa pun. Okey, hari ni saya nak buat ulang kaji untuk PT3, soalan-soalan ulang kaji, jadi jangan stres. Kita ulang kaji seronok-seronok, anggap ilmu, belajar ikhlas kerana Allah, jihad kalau mati sambil tengah-tengah duk belajar tu masuk syurga insya-Allah. Apa dah lupa habis dah. Tiau lah. Okey, tak apa. Ini bukan nak test, nak buat ujian akan nak latihan. Ni kita nak refresh kepala otak. Saya pun tak apa ingat sangat. Kita refresh sama-sama. Okey, bukan ada nak marah, bukan ada nak tampak. Buat jahat pun cikgu kalau ikutin pun duk jauh. Okay. So kita nak buat ulang kaji sikit. Boleh tengok gambar ni. Siapa yang boleh respon lah. Okay. Ini soalan tajuk tingkatan 3. Saya rasa kot ni. Tingkatan 3 ke tingkatan 2? Apa ingat? Tajuk ni. Tingkatan 2. Tingkatan 2 kan? Sistem suria. Boleh ingat tak struktur matahari ni? Apa nama bahagian-bahagian ni? Planet ni. Saya bagi hint sikit lah. K. Ini pun K. Ini F. Kat atas tu. Tak berapa ingat bubuh. Sikit lah. Buh lagi. Buh lagi. Tu dia dengar selok buku. Cover sikit. Koro. Takkan tak boleh ikut. Koro apa ni? Koro. Ni ada jawapan bawah ni. Corona. Tu nampak ada bawah dada ni. Hampa ni. Ish. Kan ada di bawah ni jawapan ni. Corona. Okey, sini kromosfera. Kromosfera dan bawah ni fotosfera. Okay, so paling kurang dah nampak boleh ingat balik no. Okay, bukanlah nak test apa nak refresh balik lah ingatan kita. Corona lapisan yang paling luas sekali ni. Itu kromosfera sini dan fotosfera sini lah. Okay. Alright, kita pergi seterusnya. Nyatakan dua fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Fenomena yang sentiasa berlaku. Dia gerhana. Bukan. Dia berlaku di permukaan. Dia ada di permukaan. Saat ada. Dia bukan statik. Macam fotosfera, corona ni dia memang duduk tahun tu. Dia bahagian-bahagian situ. Fenomena ni benda yang berlaku. Saya bagi gambaran sikit. Bermula huruf P, R, O. Satu lagi. Nyala apa? Nyala apa? Alhamdulillah salah. Nyala suria. Okay. Nyala suria. Dan satu lagi prominent. Okay, ini dua fenomena. Fenomena ini bukan struktur, okay? Bukan struktur ataupun bahagian. Ini bukan bahagian lah, ini fenomena. Benda yang berlaku on off lah. Macam tu lah. Fenomena kan. Dan fenomena pelangi. Okay, pelangi tu bukan duduk nampak hari-hari makin tidur pilih pelangi je. Ada fenomena. Sama benda yang berlaku lah. Rajah 1.2 menunjukkan tindak badan nuklear yang menjana tenaga haba dan tenaga cahaya bagi matahari. Okay. Apakah gas X? Okay. Bila ada satu bahan sini, dia bila dia bercampur, dia akan menghasilkan gas X. Apa nama gas X tu? Gas X tu, okay, yang boleh menghasilkan tenaga cahaya, tenaga haba tu, gas apa yang terhasil tu? Bermula dengan huruf H. A, Z, I, Q. Bukan Haziq. He,
Hidrogen, helium. Alhamdulillah, helium bukan hidrogen ni, helium dengar juga suara Daryl. Daryl tunggu lama nak cakap helium Haziq tak masuk ni Ada Haziq ada. Tadi baru jumpa mak dia tadi. Okay, helium. Okay, gas X Right. Seterusnya refresh balik je. Okay. Kamu ingat tapi tak apa nak kukuh. Tak apa, kita panggil. Ini struktur kulit. Itu kulit manusia. Okay. Ini bahagian bawah lah. Di bawah. Ini atas. Soalnya sini kadang-kadang ada tulang. Kan tulang kita. Di bawah ni macam tu lah. Ini bahagian kulit ni. Ni apa ni agak-agak ni? Bulu-bulu rumah lah. Kalau atas kepala kita tak panggil bulu. Atas kepala kita panggil rambut. Dekat kulit, dekat lengan tu kita panggil bulu-bulu lah. Okay, namakan bahagian yang berlabel W. W tu apa? Okey, jangan W tu macam sini kita tengok salah. Sebab kita nak ulang kaji je kan. Okey. Tengok sini. Ini apa lagi? Mana lagi? Ini semua benda ni apa benda ni kalau kamu nak tahu? Ingat tak? Kita panggil ri. S. Rangsangan. Hai. Cepat. Reset. Cepat sikit. Reseptor. Allahu Akbar. Takutnya inilah kesan-kesan PKP kan. Reseptor, perkataan penting. Okay, reseptor ni tujuan dia mengesan apa? Dia ada di bawah kulit. Untuk mengesan apa? Rangsangan. Good. Rangsangan. Allah Akbar. Boleh jawab juga. Okey lah. Bila dia dapat kesan rangsangan, akhirnya akan berlaku apa? Tinjau. Tindak. Dia lebih kurang macam tindakan, tapi dia ada satu perkataan yang lebih baik lah. Tindak balas. Okay, dia akan berlaku tindak balas lah. So, reseptor yang saya bincang ni reseptor di bahagian kulit. Di bahagian lain pun ada. Macam di dalam mata, kita ada reseptor yang mengesan cahaya. Baru kita boleh melihat. Kan? Mata tu ada reseptor, dia dapat mengesan rangsangan cahaya. Jadi kita boleh nampak. Kalau cahaya terang, kita akan membuat tindak balas ataupun kita panggil yang lebih tepatnya gerak balas lah. Okay, gerak balas lebih tepat lah. Bukan tindak balas, sorry. Gerak balas. Tindak balas ni macam istilah tak berapa nak bagus, tak tepat. Dalam sains kita panggil gerak balas, bukan tindak balas, sorry. Macam itulah. Jadi kalau kita nak buat apa-apa gerak balas, dia perlu ada rangsangan. Baru kita boleh bergerak balas. Dan siapa yang nak mengesan rangsangan? Si reseptor ni lah. Faham? Macam saya panggil, oi! Macam saya panggil macam tu. Kalau duk meralik tu terus beralih. Sebab rangsangan dia adalah bunyi. Okay, bunyi. Jadi rangsangan tu ada dalam telinga kamu tu, dia mengesan rangsangan bunyi. Ada reseptor yang mengesan bunyi dalam telinga kamu. Dia akan menghantar ke otak. Otak akan mengarahkan untuk bergerak balas. Cepat-cepat beralih tengok handphone, tengok komputer. Okay. Baru nak landing. Betul tak? Saya tahu ni ada tengah duk landing pun ada tengah duk makan pun ada, no problem, tak apa. Okay. Namakan bahagian yang berlabel W. W yang ni.
W yang ni. Nama kita kena mula dengan reseptor lah. W tu reseptor apa agak-agak? Ini yang bentuk bulat-bulat tu. Dia memang kalau di dalam soalan dia memang akan bagi bentuk lagu tu. Kalau reseptor yang X ni bentuk dia macam tajam-tajam lagu tu untuk X tu. Untuk yang ni dia setiap macam kapas-kapas tu macam kepai-kepai kapas. Dia bentuk dia macam tu. Dan satu lagi kita kena melihat kepada kedudukan dia. Okey. Sama ada di atas ataupun di bawah. Bawah betul-betul, duduk di tengah. Itu memang kedudukan reseptor. So kalau W tu reseptor apa di situ? Reseptor apa? Kulit kita ni apa yang kulit kita dapat kesan? Apa rangsangan-rangsangan yang boleh dapat dekat kulit kita? Kita dapat kesan apa? Contoh panas. Ya? Reseptor? Panas. Panas di bawah ni reseptor panas. Kulit kita boleh mengesan benda-benda yang panas, objek-objek yang panas. Jadi dia dikesan oleh reseptor panas. Kalau yang atas tu reseptor sejuk. Dia dengar suara Farahiyatul je. Daryl, Haziq, Nisa. Mana? Makan. Okey, makan. Tak apa, saya tahu. Waktu ni memang waktu nak makan lah. Okey, tak ada masalah. Okey, jangan follow lah. Jangan stres-stres sangat follow kelas ni. Okey. So kalau kamu tengok di sini, susunan dia kan, dia memang susun mengikut kepentingan dia lah. Contoh kalau X tu, agak-agak kamu X tu reseptor apa? Agak-agak lah. Agak-agak kamu X pula. No, bukan X. X ni kita data reseptor panas. Tu yang ni. Ni apa nak bubuh huruf apa? Sebubuh W lah. W dah ada atas tu. Kita bubuh R. Agak-agak R tu reseptor apa? Agak-agak lah. Apa lagi yang kulit kita dapat kesan selain panas dan sejuk? Lembut. Apa? Keras dan lembut. Boleh. Tapi dia ada istilah yang lebih tepat lah. Dia dapat mengesan tekanan. Contoh kalau reseptor tekanan. Contohlah kalau kita tekan benda yang lembut ataupun benda yang lembut tu tekan dekat kita, kita tak akan rasa tekanan sangat. Tapi kalau benda yang keras, kita tekan kuat-kuat, kita tekan kuat-kuat sampai bawah ni, kalau ada benda yang di atas ni, kita tekan kuat-kuat, baru dia boleh sampai kepada reseptor tekanan di bawah. Tekan kuat-kuat, baru reseptor ni dapat kesan. Okay. Kalau benda yang lembut, kita mungkin tekan sampai sini je. Sampai area ni je. Okay. Mungkin kita tekan sampai area ni je. Jadi reseptor tekanan tu tak dapat rasa sangat tekanan kita. Kita tekan benda-benda tu tak kuat. Sebab apa? Reseptor tekanan duduk di sebelah bawah. Kalau tekan kuat-kuat sampai ke bawah ni, baru reseptor tekanan dapat merasakan tekanan tersebut. Sebab dia duduk belah bawah. Contoh kalau X ni. X ni reseptor apa tadi kita tengok? X tu reseptor apa kita tengok? Panas kan? No. X reseptor panas. Pasal apa Tuhan letak reseptor panas duduk belah atas? Apa tujuan dia? Pasal apa Allah ciptakan? Tuhan kita buat reseptor panas duduk sebelah atas, betul-betul bawah kulit. Tujuan dia apa? Nak lindung daripada apa? Nak jaga kita daripada apa? Keca
Kecederaan. Sebab tu pantang kalau kita terpegang benda-benda panas, baru masak nasi ke, tak sangga-sangga dapat nasi, dipegang penutup periuk tu cepat-cepat terlepas. Hangat. Betul tak? Kalau lah Tuhan letakkan reseptor panas tu duduk di bawah, angkat tudung periuk, buat tak heran, buat lupa lah tangan tu relai habis. Bengkak. Jadi Tuhan ciptakan macam tu lah. Okay, macam contoh dulu ni betih kita tu tiba-tiba terkena exhaust motor, hangat tau. Duk bunyi. Hangit dah betih tu, tak angkat-angkat lagi, tak pelari lagi. Pasal reseptor panas tu duduk dalam, relai habis betih-betih tu, tak sedar. Sebab tu Tuhan ciptakan reseptor panas tu berada di sebelah atas supaya dapat mengesan. Panas-panas ni selalunya dia kata apa, boleh menyebabkan bahaya dekat kita lah, risiko. Okay. So kita boleh bagi tahu reseptor W tu mengesan apa? Mengesan bahan yang sejuk. Mengesan bahan yang panas. Very simple sajalah. Okay. Dia juga boleh kesan penurunan suhu lah. Penurunan suhu. So kalau suhu naik, kita dapat rasa lah. Bukan, suhu turun. Okay. Contoh suhu dia 30 darjah Celsius, turun jadi 25. Jadi memang semakin sejuk lah. Macam dalam rumah kita buka aircon kan, balik tengah hari 30 buka aircon, dia pelan sejuk. Jadi yang mengesan kesejukan tu, tangan kita tu rasa dah sejuk dah. Dia mengesan penurunan suhu. Ini peningkatan suhu lah. Okay. Sebab tu kalau kita sejuk kan, kita duk gosok tangan. Sejuk. Kan, kita rasa sejuk. Namakan dua bahagian badan manusia yang mana banyak Y dijumpai. Mana Y tang ni. Dekat badan kita, bahagian Y, reseptor Y tu banyak dijumpai di mana? Y tu, sebelum tu Y ni reseptor apa? Agak-agak lah. Dia duduk di bahagian tu. Dia duduk di dalam, dia duduk atas juga. Lebih kurang sama dengan reseptor ni. Tinggi sikit lah daripada reseptor haba dengan reseptor sejuk, reseptor panas ni. Dia atas lagi sikit. Agak-agak Y ni reseptor apa? Penting juga kalau tengok cara tu, dia penting tu, dia duduk di atas. Agak-agak reseptor apa? Dia duduk tinggi juga tu. Reseptor sentuh. Ya, reseptor sentuhan. Bagus. Jadi dia kena duduk di atas sentuhan. Okay. Jadi kalau lah dia duduk di bawah macam reseptor tekanan tu, payah juga. Sebab sentuhan ni dia banyak membantu kita untuk angkat barang, pegang barang. Okay. Kadang-kadang bila kita, contohlah kalau reseptor sentuhan tu duduk di bawah sekali, kita pegang barang pun kita duduk rasa macam tak pegang apa lagi. Tak? Kita tak sedar yang kita menyentuh sesuatu, kita memegang sesuatu. Sebab tu Tuhan letakkan reseptor sentuhan di belah atas. Senang kalau kita nak pegang apa-apa, nak angkat apa, kita sedar yang kita sudah pun menyentuh bahan tersebut. Ataupun orang sentuh kita pun kita sedar. Ni kalau reseptor sentuhan tu duduk di sebelah dalam, kan orang duduk sentuh kita, duduk pegang-pegang kita, tak ketahuan hala lagi. Okay, jadi Tuhan buat tu berdasarkan kegunaan dia. So dia tanya, dua bahagian badan manusia yang mana banyak reseptor sentuhan didapati. Bagaimana? Agak-agak. Kalau dekat badan kita lah, tak mana. Kalau kita perlu reseptor sentuhan tu paling banyak. Kita sebenarnya menyentuh bahan benda-benda tu dengan apa? Tangan. Ya, tangan. Tapi tangan tu bagi detail sikit. Tak mana reseptor sentuhan yang banyak agak-agak? Dek.
Tapak tangan. Tapak tangan boleh. Lagi tepat lagi tak mana? Kita kebanyakan menyentuh sesuatu dengan menggunakan bahagian mana tangan kita? Hujung? Hujung jari. Ya, hujung jari. Selalunya hujung jari lah paling banyak. Kita apa-apa, kita nak sentuh apa-apa pun, kita jarang lah pergi sentuh dengan tapak tangan. Kita akan gunakan hujung jari kita. Betul tak? Sebab apa kita tak gunakan tapak tangan? Sebab bawah tapak tangan tu, sebab kulit tapak tangan tu lebih tebal berbanding dengan hujung jari kita. Jadi dia berbeza lah. Kalau di kawasan tu lebih banyak reseptor, kulit dia lebih nipis, jadi dia lebih sensitif. Faham? Kalau banyak reseptor tapi kulit dia tebal, jadi tak sensitif juga. Macam tapak kaki kita. Tumit tu, tebalnya tapak tu. Habis tu bukan rasa apa sangat pun. Kalau lah Tuhan buat tapak kaki kita tu nipis, macam tapak tangan, kita boleh jalan tak? Sayau lah, pijak macam-macam. Pijak benda kecil-kecil pun dah sakit. Sebab tu Tuhan ciptakan tapak kaki kita tebal. Dan kurang reseptor di bahagian tu. Jadi dia mengelakkan kita rasa tekanan yang kuat. Kurangkan rasa sakit. Kurangkan rasa sentuhan sangat-sangat. Faham? So bahagian yang sensitif ni, dia perlu ada banyak reseptor deria. Dan satu lagi, ni kulit tu perlu lebih tebal kan nipis? Nak lebih nipis. Lebih nipis lah. Okey, hujung jari. Satu lagi. Tak mana yang ada banyak lagi reseptor sentuhan? Nipis lah bahagian tu. Pipi. Saya rasa pipi pun nipis, no? Tidak? Pipi. Sebab tu orang nak sayang-sayang, orang sayang di pipi, orang rasa sayangnya kat hang sayang di pipi. Orang tak pergi sayang dekat perut ke, tak sayang dekat pungkok ke, dia tebal, tak rasa. Okay. Mungkin bahagian lain kita boleh bubuh leher. Leher pun dia macam nipis. Okay. Apa lagi? Bibir. Bibir. Sebab tu nak sebut pun payah, sensitif kan ni. Sebab bibir ni ciuman tu di bibir. Betul tak? Bila ciuman di bibir tu dia rasa macam sensitif di bibir tu. Nipis kulit bibir tu. Faham? Sangat sensitif bibir. Leher pun sama. Kita boleh rasa geli. Kalau orang cium dekat leher kita pun rasa geli-geli. Sebab dia banyak reseptor sentuhan. Pegang sikit di leher pun dah geli-geli. Sebab dia mudah menyentuh. Mudah terasa sentuhan. Banyak reseptor sentuhan di situ. Alright? Okay, kalau pegang tapak dekat bahagian-bahagian yang tebal, tak berasa sangat lah. Alright, kita forward ke seterusnya. Ini bab pertikatan berapa ni? 31 kot. Rasa. Bab ni jirim ni. Ni bab jirim. Secawan kopi panas. 3 keadaan A, B, C dengan susunan zarah masing-masing. Padankan. Ni kacangnya ni. Saya nak dengar suara Fawaz. Danish Fawaz tak? Oh, Danish. Ya. Alhamdulillah. Sepatutnya suruh dia mula baca doa kelas tadi ni. Edelan pada siapa lagi ni? Ada berapa orang ni? Tak ramai. Haji. Nantilah. Lepas ke orang pula Isat. Okay, Danish. Danish cuba bagi tahu dekat saya jawapan yang tepat. Okay, ni saya bubuh 1, 2, 3. No. 1, 2, 3 tak cantik. Saya bubuh X, Y, Z. Okay, apakah pasangan untuk A, Danish? Apakah pasangan untuk A? A ni apa ni? Kita kena kenal dulu ni. A ni apa? Wap kan? Saya turun sini. A ni wap. B ni? Cair. Jangan sebut ayak, sebut cecair. Okay? Dia memang ayak tapi ayak tu bentuk cecair. Dan C ni adalah pepejal. Okay.
Lah ni, jangan tolong Danish tengok. Dia boleh jawab ke tak? Apakah pasangan untuk A, susunan zarah-zarah? Zarah-zarah ni. Wap macam mana? Hmm? Betul. Y. Wap yang mana Danish? Y. Y. Tanya saya Y pula. Okay. B. B. A. Hai. B ni Z. Baik. Kalau ada sini siap lah. Okey, terima kasih Danish. Okey. Orang lain pun belum tentu boleh jawab tu. Okey. So sini kena ingat ni, kita buat ulang kaji balik. Ini tajuk asas. Kalau kamu belajar kimia pun nanti dia akan gunakan juga benda-benda ni. Okey, untuk wap, dia punya susunan zarah-zarah dia. Okey, saya gunakan warna yang berbeza lah. Okay, untuk wap, dia punya susunan zarah-zarah dia. Okey, memang sangat-sangat jauh lah. Sangat jauh susunan zarah-zarah dia. So, zarah-zarah dia bergerak secara rawak, secara bebas, dia bertebaran merata-rata lah. Sebab tu wap ni dia, kalau cecair ataupun sesuatu bahan tu dalam bentuk wap, dia cepat kering, cepat tersejat. Okay? Kalau kita tengok, kalau kita masak ayak tu dalam bentuk cecair. Okay? Ayak dalam bentuk cecair. Okay, cecair macam ni. Zarah-zarah dia ni rapat tapi masih ada ruang di antara mereka. Okay. So, bila kita panaskan dia, okay, zarah-zarah ni akan dapat tenaga haba. Dapat tenaga haba, jadi dia akan bergetar dengan lebih laju. Dia dapat gedeg-gedeg lebih laju. Jadi dia dapat berpisah. Dia ikatan antara dia ni pun boleh putus. Ni. Jadi dia dapat bergerak dengan lagi laju dia dan dia akan mudah terbebas lah. Sebab tu kalau kita masak ayak lama-lama, okay, kalau kita lupa, boleh kering periuk tu, boleh kering cerek tu sebab air dah jadi kering, dia jadi wap, dia terbebas ke udara. Bahayalah, saya biasa juga. Okay, masak ayak sampai kering. Bukan masak ayak, rebus telur. Tahu rebus telur? Rebus telur ayam lah. Rebus telur ayam, kering, lupa. Okay, jadi ayak tu dia sebab bila wap dia mudah tersejat, terbebas, dia zarah-zarah air tu dia bergetar dengan lagi laju, dia terbebas lah. Ikatan dia dah terputus. Tetapi kalau pepejal, susunan zarah-zarah dia ni rapat. Okay, jadi rapat. Ini untuk pepejal. Dia banyak lagi ni kalau cerita pepejal cecair gas memenuhi ruang semua ni, kalau nak sembang sini agak makan masa sikit lah. Okay. Okay. Jadi yang paling penting tujuan ni dia nak tahu susunan zarah-zarah. Pepejal ni dia ada ruang, cecair dia ada ruang sikit. Pepejal dia padat, rapat. Okay. Zarah-zarah dia ni hanya bergetar je pada kedudukan yang tetap. Bergetar, bergedik lah, jangan tergedik dalam perasaan. Bergetar pada kedudukan yang tetap. Gedik. Macam tu je. Okay. Untuk cecair ni dia ada ruang lah, dia boleh bergerak sikit-sikit. Raja 3.2 menunjukkan kedudukan beberapa bahan apabila dicampurkan dalam sebuah bekas. Ini soalan senang ni. Okay, ni contoh bab tajuk ketumpatan. Okay, kalau tengok di sini lah. Nyatakan bahan yang lebih tumpat daripada air. Nisa? Ada Nisa? Assalamualaikum Nisa. Makan popiah apa? Ya. Ingat dia makan popiah. Sedap popiah. Nisa, namakan bahan yang lebih tumpat daripada ayam. Minyak. Okey. Sekejap Nisa jawab apa tadi? Minyak. Minyak sayuran. Okey. Kamu jawab minyak penuh lah, kena tulis, kena sebut penuh lah minyak sayuran. Okey. Pasal apa kamu kata minyak lebih tumpat daripada ayam? Ini jawapan Nisa. Nisa tulis, Nisa kata minyak sayuran. Kawan-kawan lain setuju tak jawapan dia?
Amirul Hafiz. Mirul, setuju tak? Nisa kata minyak sayuran lebih tumpat. Minyak. Dia kalau dalam konsep sains, dalam kehidupan seharian, benda yang lebih tumpat duduk bawah ke duduk atas? Tenggelam ke terapung? Lebih tumpat. Tenggelam. Ya, lebih tumpat ni dia kena tenggelam. Tenggelam. So, tomato cherry. Duduk bawah. So, jawapan ni salah. Jawapan yang betul dia apa? Tomato cherry. Tomato cherry. Pimpong. Tomato cherry tu dia jawab bola tu. Tomato. Jawab pingpong. Bola pingpong dia, kalau tengok di sini lah, yang paling kurang tumpat apa? Paling kurang tumpat bola pingpong. Bola pingpong. Pandai. Paling kurang tumpat kawan ni lah. Okay, dia paling duduk terapung. So, kalau tengok di sini, kamu boleh membuat susunan lah. Okay, membuat susunan siapa paling tumpat dan paling kurang tumpat. Okay, dia kata bandingkan ketumpatan bola pingpong dengan minyak sayuran. Bila dia kata bandingkan, kita kena sebut dua-dua tu di dalam jawapan kita. Bola pingpong dengan minyak sayuran. Macam mana kita nak bang? Nak bezakan ketumpatan mereka. Nak kata macam mana? Tengok dua benda ni je. Minyak nyok pula dah. Minyak sayuran dengan bola pingpong. Macam mana nak sebut? Macam sinilah, bandingkan kehandsomean Cikgu Hamiza dengan Haziq. Cikgu Hamiza lebih handsome berbanding Haziq. Macam tu je. Okay. So macam mana nak bandingkan ketumpatan bola pingpong dengan minyak sayuran? Nak kata lagu mana? Antara bola pingpong. Okay. Antara bola pingpong dengan minyak sayuran. Alright. Ketupat. Buat ayat pendek je. Habak terus je. Tak payah antara-antara. Buh terus. Siapa lebih tumpat daripada tu? Habak tu je. Ayat tadi bagus lah. Ayat bahasa Malaysia. Okay. Kalau nak direct terus macam mana? Minyak sayuran. Okay. Minyak sayuran. Lebih tumpat daripada Minyak sayuran lebih tumpat dari bola pingpong. Daripada bola pingpong. Ya, betul. Lebih tumpat. Okey. Cuma saya nak bagi teknik nak bagi mudah bila nak jawab soalan. Benda ni bukan dekat tingkatan 3 nah. Tingkatan 4, tingkatan 5 pun kamu akan gunakan teknik ni. Fizik ke, kimia ke, bio ke, sains pun kalau kamu ambil tingkatan 4, tingkatan 5, cara menjawab macam ni. Okey, jadi jangan anggap macam saya ajar ni, alah biasa tingkatan 3 cikgu ulang. No, ini kamu akan pakai form 4 dan form 5. Okey, bila dia kata bandingkan, jangan pening-pening kepala. Minyak sayuran lebih tumpat. Terus buat macam ni. Berbanding. Kan senang. Berbanding apa? Berbanding bola pingpong. Berbanding bola pingpong. Kan senang. Ni minyak sayuran lebih tumpat daripada kah dari kah apa tak? Bila dia kata berbanding boleh terus. Kan senang. Ataupun kita boleh terbalikkan. Nak terbalik macam mana? Terbalik. Macam mana nak buat bagi terbalik? Bola pingpong kurang tumpat berbanding minyak sayuran. Yes, very good. Terbalik je lah kan. Bola pingpong kurang, betul kurang tumpat. Kurang tumpat berbanding minyak sayuran. Macam tu. Alright. Gitu. Boleh? Mana-mana pun tak apa. Very good. Okay. Ada sikit lagi. Masa ada lebih kurang 10 minit lagi. Raja 4 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu ekosistem. Apa maksud siratan makanan? Kamu bisa dengar selain daripada perkataan siratan makanan ada satu lagi perkataan. Apa? Rantaian makanan. Very good. Pandai. Rantaian makanan. Ataupun rantai makanan lah.
Tapi ini siratan makanan, dia tak sama. Apa maksud siratan makanan, apa maksud rantai makanan? Okey, saya tak nak tanya rantai makanan. Saya nak tanya apa maksud siratan makanan. Kalau kamu tengok dalam ni, okey, faham tak apa dia cerita di dalam ni? Tumbuhan hijau. Lepas tu, apa maksud pi ke beluncas ni? Apa maksud pi ke ayam ni? Apa maksud pi ke ular ni? Tumbuhan hijau dimakan oleh beluncas. Seterusnya lah, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Betul tak? So yang ni kita, yang ni kita panggil apa ni? Macam mana ni? Macam mana? Kita panggil apa tu? Ini. Pemangsa. Ya. No. Okey, sana. Bukan. Ni. Ada lagi. Ada satu lagi. Ni ayam kesiput ni. Ada berapa color saya buat tu? 1, 2, 3, 4. Very good. Ada 4. Cantik. Terang mata. Terang hati. Okay, ada 4. 4 benda tu kita panggil apa benda tu? Apakah 4 benda tu? Okey, mungkin soalan saya tak berapa jelas lah. Okey. 4 benda ni adalah kita panggil sebagai rantai makanan. Yang kita dah sebut tadi ni lah. So, bila gabung semua ni ada 1, 2, 3, 4. Okay, dalam ni ada 4 rantai makanan. Okay. Jadi, dia kata rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan. Jadi, siratan makanan tu bermaksud gabungan beberapa rantai makanan. Okey, gabungan beberapa rantai makanan. So yang ni ada 4. Ada yang tak banyak. Dia tengok ekosistem lah. Dia tak semuanya 4. Tengok tempat lah. Kadang-kadang di dalam kolam mungkin ada dalam 2 je rantai makanan. Kadang-kadang di satu kawasan boleh ada 6, 7. Dia tengok organisma yang ada di dalam tu. Kalau tengok sini ada 4 ni kira banyak ni. Mungkin ekosistemnya sangat luas. Ni mungkin ekosistem di dalam sebuah ladang ke. Jadi banyak kan dalam ladang ada lalat buah, ada katak, ada siput. Kalau ekosistem di dalam kolam, mana mungkin ada lalat. Kan, jadi kita tengok ekosistem. Lain ekosistem, lain bilangan rantai makanan di dalam siratan makanan. Berbeza lah. Okay. Daripada siratan makanan dalam darjah 4 yang diberikan, kena pasti yang manakah organisma pengguna pertama. Yang mana pengguna pertama? Ni boleh jawab ni. Dia bukan satu ni. Pengguna pertama. Ada banyak, ada berapa? Ada 4. Boleh sebut tak? Seorang satu. Lepas salah pun dia bukan nak tangkap kan? Burung. Burung good. Burung beluncas, siput lalat buah. Pandai. Burung beluncas laju habis. Dia borong kat dia semua. Siput. Ambil. Lalat buah. Okey, pengguna kedua. So, ada yang tak faham lah. Pengguna pertama ni hok ni noh. Ni kan. Mula-mula kan. Pengguna pertama. Tumbuhan hijau. Tak faham. Ada soalan lagi. Pengguna kedua. Apa? Ayam. Okey, ayam. Ayam ni tengok ayam Cik Baya kan sedap. Ayam Cik Baya, ayam KFC dah. Ayam
Ayam. Ulang. Elang dan Ulang. 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 Ulang siasa ulang siasa bukan kot. Siasa Tu ulang. Yang Tak. tiga tadi tu. siasa ulang tu macam 3. Dia boleh jadi 2 dah. Dia tu. Tak boleh kan? Tak. Ulang bukanlah siasa saya duk tengok ni, dia bukan kedua lah, dia ketiga. Jadi satu lagi kawan kita lah, kata lah. Dan siapakah pengeluar? Kedua. Ulang. Ulang. Tuhan je. Tumbuhan hijau, jangan ulang. Ingin kalau Tumbuhan hijau. oh, Okay. So kena ingat pengeluar ni dia tak ada hak lain, dia mesti tumbuhan hijau sahaja. Okay. Pasal apa tumbuhan hijau saja yang boleh digelar sebagai pengeluar? Sebab apa? Sebab boleh buat, dia boleh buat apa? Burung tak boleh panggil pengeluar. Kita pun manusia tak boleh Dia dipanggil buat pengeluar. makanan. Ya, pandai buat makanan sendiri. Fotosintesis. Jadi manusia tak boleh buat fotosintesis. Haiwan, ayam, kucing, lembu, ulat semua tak boleh buat fotosintesis. Okay, sebab dia ada pigmen hijau. Okay, klorofil tu lah. Okay, faham Okay. Kadang-kadang soalan tanya, kenapakah tumbuhan hijau saja yang digelar sebagai pengeluar? Kena tahu jawab. Okay, bukan pasal cikgu habaq, tapi pasal dia boleh membuat makanan sendiri. Organisma lain tak boleh. Berapa banyakkah rantai makanan dalam seratan makanan? Tunjukkanlah rajah tu. Kita kira lah tadi ada berapa tak? 4. Okey, ada 4. Okey, dapat ni 1, 2, 3, 4. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang pelesu. Bilangan ular akan bertambah jika bilangan katak bertambah. Betul tak? Kita tengok Sat. Bilangan ular bertambah jika bilangan katak bertambah. Ular bertambah kalau katak bertambah. Betul tak? Betul tak? Betul, okey. Bagi alasan dulu. Pasal apa betul? Kalau banyak makanan, dia dapat musuh banyak. Yes, very good. Kena ada alasan, okey? Okey, sebab bila banyak bekalan makanan, jadi ulat tu akan bertambah lah. Okey, ulat pun akan bertambah. Dia bertambah ni, kita kena fikir lah. Bertambah ni mungkin bila kawasan tu banyak makanan, banyak katak, mungkin ular daripada kawasan lain akan pergi situ. Ataupun mungkin ulat tu bila dah makan lalu kenyang sihat, okey, dia boleh membiak. Okey, dia sihat, ada makanan, cepat membiak, banyak telur. Macam tu lah, kena ingat. Bekalan makanan tu penting. Bilangan ular akan bertambah jika bilangan beluncah dan siput berkurang. Cuba kita tengok Sat. Ular bertambah kalau siput dengan beluncah berkurang. Tak. Saya nak kena tengok dulu. Saya pun tak kelih lah gambar rajah ni, nampak macam apa benda ni, padam. Padam. Buku teks tak boleh padam macam ni dah, jangan duk contang. Okey, alright. Dia kata apa tadi dia? Ulat bertambah, beluncah dan kalau beluncah dengan siput berkurang. Kita tengok. Beluncah berkurang, siput berkurang, dia kata ulat bertambah. Betul ke? Tak. Alasan? Kalau beluncah berkurang, apa jadi dekat ayam? Ayam kurang, good. Okey, siput berkurang pun ayam pun berkurang juga. Jadi bila makanan ayam berkurang, ulat pun sepatutnya akan kurang. Ni contoh bab makanan lah ni. Okey, alhamdulillah. Jadi kamu boleh berfikir. Dia sebenarnya, saya boleh ucap tahniah ke hampa sebab ada budak yang tak mampu nak memikirkan soalan ni. Kesian kat mereka. Kita rasa Allah ni pun nak tanya. Tapi memang ada pelajar, dia tak sampai level otak ni. Dia tanya soalan apa ni, ulat bertambah, katak bertambah ni apa benda. Serius saya beritahu. Okay, jadi bersyukurlah kita tahu, kita faham soalan. Okay, walaupun nampak mudah.
Saya rasa ada sikit lagi dah. Saya rasa ni. Saya rasa saya nak berhenti dah. Saya nak sambung ini untuk next session lah pula. Okay, saya rasa saya puas hati untuk hari ni. Objektif saya tercapai setakat ni pun alright lah. So ada apa-apa nak tanya dah untuk hari ni? Mungkin kamu boleh break. Sekejap ada kelas lain pula kan? Sekejap lagi. Ni hari apa? Tak tengok jadual Sat. Ini matematik pukul 11. Orang pukul 11 lagi ni. Dah dulu pergi kantin lagi ni. Pergi beli ayam. Alright. Terima kasih banyak anak-anak. Sebenarnya saya rindu kat hampa dah ni. Tak sangga-sangga dah ni. Jumpa nanti lah. Okay, terima kasih banyak. Saya akan rekod video kamu. Jadi satu lagi saya bagi terima kasih sebab bila saya rekod video kamu ni, kamu dah berkongsi data tadi. Tahniah lah, dapat pahala juga. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Stay safe at home. Okay. Assalamualaikum. Sama. Jumpa lagi. Bye. Okay. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.